وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حج محمد عيسى بن أحمد منصور وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung kitab Bunyatul Musalli, muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan dikehendaki dengan salatul wusta itu sembahyang asar. Situ. Betul. Ya. Adapun sebab ditentukan, adapun sebab ditentukan, yakni dikhaskan, ditentukan yakni dan dikhaskan, dikhususkan dengan menyebut akan dia, yakni dengan menyebutkan sembahyang asar itu sebagai salatul wusta kerana kelebihannya, yakni kerana akan afdalnya sembahyang asar ini. Sembahyang asar ni lah yang ramai orang tinggal. Sembahyang asar ni ramai orang tinggal. Balik kerja waktu asar, sampai rumah habis asar. Dah waktu asar tu jugalah orang nak pergi pasar malam. Semalam buka pukul 4.
Satulah paling seronok shopping. Time orang azan itulah banyak pelanggan. Waktu asar, masa itulah orang nak pergi padang main bola, pergi futsal, cari pasal. Waktu asar itulah juga orang nak berehat, pergi lake garden, bawa anak-anak makan angin, pergi kembung kot makan. Waktu asar tu jugalah orang nak berehat di rumah, minum kopi, goreng pisang, tengok TV, tinggal bayang asar. Waktu asar itulah ya waktu yang paling banyak orang buat mungkar, buat laga, buat maksiat. Pasal masa tu masa free kebanyakan orang. Maka itulah dinamakan dia Salatul Wusta, solat yang pertengahan. Wusta maknanya pertengahan. Pertengahan yang pertamanya dia sembahyang yang di tengah antara 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Duduk tengah-tengah. Dan dia pula banyak pula kelebihan. Banyak pula sejarah sembahyang asar ni. Sejarah datangnya sujud sahwi daripada sembahyang asar. Ya, sejarah datangnya Sami'allahu liman hamidah waktu asar juga. Kemudian sejarah bertukar kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram semasa Nabi baru hijrah ke Madinah. 16 bulan Nabi duduk di Madinah, Nabi solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Setengah ulama kata 17. Setengah ulama kata 16 hingga 17 atau 18 bulan. Nabi sembahyang asar. Nabi sembahyang di Madinah itu, Nabi menghadapkan dadanya ke arah Masjidil Aqsa di mana? Masjidil Aqsa di mana? Singapura. Mana Masjidil Aqsa? Nah, tengok aku dah. Masjidil Aqsa kat mana anda tahu? Jepun. Mana? Orang lama juga jawab. Sampai Masjidil Aqsa mudah tu di mana beratlah. Masjidil Aqsa duduk di Palestin. Saya ada pula kata dekat Korea Selatan. Baik. Jadi setelah turun firman Allah Ta'ala semasa Nabi tengah solat asar itu, fawalli wajhakal masjid, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan olehmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka tengah solat asar itu Nabi menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram di Mekah. Akhirnya masjid itu digelarkan, masjid yang Nabi solat itu digelarkan Masjid Dzu Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat. Lihat dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat mengenai kiblat. Ada orang kata kiblat yang pertama kiblat pertama orang Islam Masjidil Aqsa. Mana sumber kita tak tahu. Mana sumber kita tak tahu. Pasal apa orang kata Masjidil Aqsa tu kiblat orang Islam yang pertama? Sedangkan Nabi Ibrahim mula membina Kaabah, dah siap Kaabah, baru dia bina Masjidil Aqsa. Dua-dua tu Nabi Ibrahim yang bina. Ya, Masjidil Haram di Mekah,
Kemudian baru dibina Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi kita tak tahu mana sumber yang kata Masjidil Aqsa tu kiblat umat Islam yang pertama. Kita tak tahu. Kalau nak kata zaman Nabi Muhammad, Nabi solat menghadap ke Masjidil Aqsa pertamanya. Kemudian baru berhijrah, barulah pindah ke Masjidil Haram. Pun tidak juga. Kerana Nabi dapat fardu solat masa malam Mi'raj tu. Masa tu Nabi tinggal di Mekah. Turun Nabi daripada Arshillah. Solat pertama Nabi waktu subuh itu, iaitu di depan Kaabah, bukan di Masjidil Aqsa. Jadi kita tak tahu mana sumber, kita tak tahu. Saya tanya seorang pakar, seorang pensyarah Usim. Dia pakar Israeliat. Namanya Dr. Sanusi. Saya tanya mana sumber ni Ustaz. Ustaz tolong beritahu kat anak. Dia pegawai kepala. Anak tak tahu orang duk kata. Wallah, alam tu dia pening kepala kata. Mana semua tak tahu. Kita tanya orang reti lah. Ni orang reti pun tak tahu. Saya tanya orang lebih reti lagi. Baik. Kita sambung. Dan mulianya atas yang lainnya. Ini mulianya solat asar itu atas solat waktu yang lain. Dan adalah musabbab diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang tak kala takut, bahwasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Ini atas jalan kebiasaannya. Dan adalah musyrikun hampir dengan mereka itu melihat ia akan muslimin. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, jikalau kamu kurumpak, itu bukan kerampak, jangan baca kerepek lah, kurumpak gitu. Betul ejaan dia tu. Tak payah betul yang dah tulis tu. Buat kurungan, tulis di tepi. Kurumpak. Jikalau kamu kurumpak, ini kalaulah kamu semua ni kami rompak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengena kamu, nescaya berjaya kami merompak kamu. Akan mereka itu orang Islam. Titik. Maksudnya apa? Maksudnya gini, pada satu ketika sedang umat Islam ni nak pergi berperang sabilillah, on the way nak pergi perang sabilillah, mereka berhenti di satu tempat, lalu mereka solat zuhur. Solat zuhur dalam nak menempuh peperangan. Solat ni bila kita nak menempuh sesuatu perkara yang ditakut, maksud kata ditakut itu ialah peperangan, maka di sana ada solat yang dirukhsahkan. Ini solat yang diberikan kelonggaran daripada asal hukumnya, yang dinamakan salatul khauf dan salatul syiddatil khauf. Kalau salatul khauf iaitu solat dalam ketakutan yang hampir kepada peperangan.
maka dia kena buat rukun 13 macam biasa. Tetapi boleh ya masing-masing menghadap ke arah 4 penjuru, tak perlu kepada kiblat di Mekah. Boleh sembahyang ke mana? Seorang sembahyang ke arah Kaabah, seorang ke arah membelakang Kaabah, ya, seorang lagi ke arah ya kanan Kaabah, seorang ke arah kiri Kaabah. Kalau seorang lah, 10 orang lah. Jadi masing-masing solat boleh ke arah mana kiblat jika di dalam keadaan ketakutan kerana perang. Dinamakan solatul khauf, solat ketika takut. Nanti kita akan baca dalam kitab fiqh yang khusus bab dia. Satu lagi namanya salatu shiddatil khauf. Solat dalam keadaan bersangatan takut. Shiddatil khauf. Tadi solat dalam keadaan takut. Yang ini solat dalam keadaan bersangatan takut, iaitu solat di dalam peperangan. Tengah berperang itu solat. Macam mana? Solat ni tengah berperang dengan kafir. Tengok bayang dah masuk dah waktu maghrib contohnya. Dah tenggelam, matahari gelap lah. Maka didapati ya masuklah waktu maghrib umpamanya. Ni perang tak habis lagi. Berbunuh-bunuhan lagi, yuqatiluhum fi sabilillah. Berperang lagi ni, tak habis. Maka wajib tak sembahyang maghrib? Wajib. Habis tu guna nak sembahyang. Nak sembahyang lagu mana? Tengah perang. Tak kata cuk we all nak solat dulu nanti kita sambung. Pakai mati dah. Betul? Jadi nak solat lagu mana? Solat gitu je lah. Takbir Allahu Akbar, tengah duk mencantai kepala kafir tu, takbir Allahu Akbar, niat takbir tu ihram. Aku solat pada maghrib 3 rakaat tu dah kerana Allah Taala. Ya. Sambil-sambil berperang itu, ya, sambil-sambil menendang, sambil-sambil menghayun pedang, sambil-sambil berlari ya, sambil-sambil menerang ke, tak kira sambil apa, solatlah dalam keadaan kamu qasad. Qasad apa? Qasad takbiratul ihram, kemudian baca Fatihahnya, dah habis qasad pula rukuk, qasad pula i'tidal, sampailah bagi salam. Masa tu tak ada batal lah. Bergerak 3 kali berturut-turut tak apa dah, tak batal. Nah, tu namanya solat syiddatil khauf. Solat bersangatan, solat dalam keadaan bersangatan takut. Kalau solat takut, solatul khauf, ayat tu kena buat rukun 13 semua. Batal-batal lah. Cuma ngadap kiblat saja tak disyaratkan. Ya, tapi kalau syiddatul khauf, ya tak disyaratkan apa-apa pun melainkan qasad. Ya, qasad rukuk sampailah salam dan sebagainya. Itu dia sembahyang. Tu namanya rukhsah, kelonggaran oleh kelonggaran kepada orang Islam dalam mengerjakan solat. Baik, habis. Dan tak kala, dan pada satu ketika orang Islam sedang sembahyang zuhur, tiba-tiba orang kafir datang nak ambush mereka, nak tembak.
Tak pakai sepang. Nak perang, nak ambush pakai pedang zaman dulu. Masa mereka nak ambush, nak serang itu, mereka dapati orang Islam ni, orang Islam tengah solat. Terpegun orang kafir ni melihat orang Islam solat yang menjaga khusyuknya, sampai orang kafir ni tak jadi nak bunuh. Nampak? Khusyuknya orang yang solat ini, mengerjakan solat, sampai orang kafir tak jadi nak bunuh. Jadi takut gerun mereka. Padahal kalau kami rompak mereka pun boleh. Pasal apa? Pasal betapa khusyuknya mereka mengerjakan solat, tak sedar pun kehadiran puak-puak kafir ni. Bila sebab ingat Allah sampai tak sedar kehadiran kafir, maka Allah Ta'ala masukkan kegerungan dalam hati kafir untuk membunuh umat Islam. Jadi kita ni duk kena tindak pasal kita tak ingat Tuhan. Buat amal pun tak ingat Tuhan, tak ingat hukum Tuhan, lawan hukum Tuhan. Itu pada zahir cakapnya begitulah. Pada syariat kena kata lagu tu lah. Pada syariat kita kena kata kita itulah punca Allah Ta'ala tak beri pertolongan pasal kita ni buat dosa banyak. Itu pada syariat. Hikmah kita tak dapat pertolongan dari Allah kerana kita ni tidak jaga hukum Allah. Allah Ta'ala kata udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Ini kita tak, kita yang serasi dengan nafsu kita ambil, yang tak serasi kita tolak. Jadi pada dasar syariatnya kita kata apa? Hikmah kita ni tak mendapat pertolongan Allah kerana kita lawan hukum Tuhan. Orang Islam ni tak mau dah kepada hukum Tuhan. Ya, tak mau dah melaksanakan hukum Quran, hukum hadis. Dia lebih suka pakai hukum buatan orang kafir daripada hukum hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Maka itulah hikmahnya umat Islam ditindas oleh orang kafir. Maka jangan kamu tanya kenapa umat Islam ni kalah, ditindas, meleset ekonomi. Ya, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila kita tidak melaksanakan hukum Allah, maka Allah akan turunkan dua bala. Apa dia? Al-khawf wal-jau'. Bila seseorang itu ataupun satu kaum itu yang beriman pada Allah tapi tidak mahu menjalankan hukum Allah ke atas dirinya ataupun kepada keluarganya ataupun kepada negaranya, maka Allah Ta'ala akan turunkan dua bala. Apa dia balanya? Al-khawf wal-jau'. Apa dia al-khawf? Ketakutan. Yang keduanya al-jau'. Apa dia? Kelaparan. Tulis, jangan tak tulis. Macam dia ingat sangat. Tulis. Dua bala yang Allah Ta'ala turun pada orang yang tak mahu melaksanakan hukum Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Tak mahu. Jaga. Apa dia? Al-khawf, takut. Iaitu ketakutan yang tak munasabah. Takut kepada kafir, takut miskin, takut tak cukup makan, takut mati kalau berjuang berjihad di jalan Allah, takut kena buang kerja, takut kena tukar kerja, takut itu, takut ini. Takut dekat Allah tak ada. Takut kepada asbab-asbab dunia yang tak memberi bekas tu. Takut yang sia-sia nama tu. Nama dia fobia. Takut tak ketahuan. Ya, takut yang tak tahu punca.
Padahal itu bukan punca sebenar kita takut, tidak. Sebab kita tak amalkan Islam, Allah balakan hati takut pada benda-benda duniawi. Yang kedua, al-jau'. Apa al-jau'? Kelaparan. Gaji 1 juta sebulan pun tak cukup. Dah banyak dah duit, tamak lagi, halubah lagi, tamak lagi. Itulah dia kata al-jau', lapar. Bukan masa tak ada duit, tapi tak rasa tak cukup-cukup. Allah balakan dalam hati tu rasa tak cukup dengan apa yang ada. Tu dia sakit jiwa. Dah kaya pun nak jadi PM lagi. Tua-tua pun gila nak jadi PM. Rehat lah, duduk masjid lagi bagus lah. Duit banyak-banyak tu pergilah wakaf mana-mana. Mana nak wakaf, harta tu pun tak nak pergi ke tempat wakaf. Pasal apa? Haram kebanyakannya. Saya tak kata siapa, sebab contoh je. Duit kalau haram ni, harta kalau haram, harta tu sendiri tak nak pergi ke tempat yang baik. Dia tak mau jadi wakaf, dia tak mau jadi sedekah. Pasal apa? Haram sedekah, haram wakaf. Benda yang dapat daripada haram, sumber yang haram. Maka dia jadi apa? Dia jadi bala. Dia jadi bala. Dia jadi musibah demi musibah dengan duit tu. Nampak macam mudah, nak sakit pun boleh pergi ubat. Sana sini duit banyak. Tapi tak mau baik-baik. Akhirnya dia rasa apa dia? Duit itu memberatkan dia. Duit itu memberatkan kehidupan dia. Maka jadilah tidak senang hati. Jadi kalau orang tu cuba, kalau orang tu mengamalkan Islam walaupun tak ada duit, mudah-mudahan tak ada duitnya tu, tak ada hartanya tu, miskinnya tu adalah nikmat yang tersembunyi. Orang-orang sufi dia suka lagu tu. Dia suka jadi miskin, dia suka jadi sakit, suka dicemooh orang. Pasal apa? Nikmat di sebaliknya, nikmat yang tersembunyi di sebalik musibah. Apa dia? Nikmatnya ialah Allah Ta'ala kata dalam Quran, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, nescaya ditimpakan musibah demi musibah. Itu nama. Itu nama ya, nikmat di sebalik musibah. Allah nak bagi jadi baik, Allah nak menambahkan ma'rifah. Maka orang-orang sufi, sahabat-sahabat Nabi, mereka suka kalau kena musibah. Mereka suka kalau jadi miskin. Abdul Rahman bin Auf tu jutawan besar tu, hartawan, barangkali dia zillionaire. Pasal apa? Pasal setelah dia wafat, orang kira harta dia daripada jazirah Arab sampai ke Andalusia tak habis. Mana-mana pergi ada tanah dia, harta dia. Mana ada orang sampai 100, tak ada orang sampai 100, tak ada. Ada orang sini. Bill Gates ada harta dia kat Malaysia ada. Ada siapa? KJ Enterprise. Tu harta dia. Jadi tak ada orang hari ni yang kaya sampai 100. Namun apa yang dia minta dengan Tuhan? Allahumma ja'alni miskinan tayyiba. Itu doa dia. Lagi minta miskin, lagi kaya. Lagi minta miskin, lagi kaya. Ni Abdul Rahman bin Auf. Kita takut minta miskin. Pasal apa? Takut miskin sungguh lagi. Jangan beramai. Berempat kita. Nampak? Kita takut miskin tu. Sebab itulah banyak duit pun dia rasa takut juga. Dia rasa tak cukup-cukup juga. Itu bala dia. Dah ada 50 buah restoran, nak tambah lagi 500. Dah ada 500 buah restoran, nak tambah lagi 5 juta. Biar seluruh dunia ada. Sampai ke planet Marikh buka restoran. Itulah dia tamak halabah yang tak bertepian. Pasal apa? Sebab bila hati tu cinta dunia, dia tak akan masuk cinta Allah.
Dalam satu hati tidak boleh isi dua jenis cinta. Kalau ada cinta dunia, tak akan masuk cinta Allah. Kalau masuk cinta Allah, tak akan masuk lagi cinta dunia. Dia tak boleh masuk dua-dua sekali. Dia tak boleh masuk cinta dunia, cinta Allah sekali. Tak ada, tak ada. Abdul Rahman bin Auf tak cinta dunia, tapi dunia cinta ke dia. Kita ni cinta dunia, tapi dunia meluat kita. Dunia kata, apilah mabuk. Cinta ni pula, mabuk ke dia. Itulah ada macam mana pun tak cukup. Orang kaya tapi hidup macam orang susah. Tahu? Kita orang kaya tapi hidup macam orang susah. Tak pernah rehat kat rumah. Keluar. Lu subuh dah keluar. Tengah malam dah nak tahajud pun balik. Dah masuk time tahajud dia pun balik. Lepas tu belum subuh keluar belum lagi. Nasa boleh 3-4 hari balik. 3-4 hari balik. Mana dia tidur dia tahu. Mana dia mandi dia tahu. Bayang tidak dia tahu lah. Makrifah jangan ditanya. Itulah dia bala harta. Bala jawatan besar, bala harta banyak. Tenang jiwa lah betul. Bila tanya dia, tanya orang yang sibuk dunia, tenang lah. Pasal dia rasa duit tak cukup lagi tu yang tak nak pencen. Dalam bank cuma baru ada 5 juta, dia kata tak cukup lagi. Kalau ada 50 juta aku pencen dah, kata dia. Padahal kerani pion tu, dia kata aku yang dapat 100 ribu cukup lah aku pencen. Pasal apa? Belum dapat. Dah dapat, kenapalah tak dapat 200 ribu? Tak cukup dunia ni. Pasal apa? Pasal kita hubud dunia. Bila orang tu mencintai dunia, maka dia tak akan rasa cukup dengan dunia yang dia ada. Dia tamak tak habis-habis. Tak habis. Tunggu. Ni aku ni dah kelas simpan 200 ribu cukup lah ni. Aku tak mau buat kerja apa pun nak pergi masjid ni. Dapat 300 ribu, tak cukup lagi. Dapat 500 ribu aku tak buat kerja apa, aku nak rehat nak duduk masjid ni. Dapat 500 juta. Jadi minta 100 juta sekalipun begitulah keadaan dia, tak apa-apa. Itulah dia. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu lupa pada Tuhan. Dia cari urusan dunia, lupa Tuhan. Baik, habis. Jadi puak kafir tadi kata, kalaulah tengah solat itu kami rompak mereka, tentu kami dapat. Tapi orang kafir ni tak rompak, dia tak bunuh pun. Pasal apa? Allah campakkan ketakutan, kegerunan kepada kafir melihat orang yang khusyuk dan tawaduk pada Allah. Kita ni masuk kedai kafir, duk kena tipu je. Beli barang, orang lain beli RM10, kita pergi kedai kafir RM25. Dah tu lah bagi duit 100, dia bagi belen RM15. Lepas tu kita pun tak perasan, ingatkan bagi 50, pun dia bagi 100. Balik rumah pun kira Allah. Kena lagi. Dah kena tipu harga, kena tipu belen pula, dia bagi, kena tipu lagi. Berapa? Berganda-ganda, berlipat-lipat, bertingkat-tingkat, kena nipu dengan orang kafir. Jadi apa? Tipu Tuhan. Kau tipu Tuhan, orang datangkan penipu lagi hebat daripada kau, menipu kau pula. Kau buat zalim pada agama Allah, Allah datangkan satu orang lebih zalim pada kau, menzalimi kau pula. Engkau menzalimi orang Islam, orang nak buat kerja agama, Allah datangkan orang yang lebih zalim pada kau, yang menzalimi kau, lebih kau zalim ke orang Islam tu. Tunggulah.
Cuba cek tengok kalau kita ni ada orang zalim kita. Ada tak kita pernah zalim orang dulu? Mungkin dulu ni kita buat apa pun, ya, tak ada apa musibah. Bangkai dulu kita pernah menzalimi seorang ulama ke? Kita pernah menzalimi Pak Imam ke? Hanya kita dapat bala demi bala, demi bala, demi bala. Demi musibah, demi musibah. Dan musibah tu tak tertanggung dah kita ni. Rasa macam nak mati je. Mati lebih baik. Kami rasa lagu tu. Tu maknanya barangkali, kebarangkalian. Cuba tengok, adalah dulu pernah dahaka mak ayah yang tak pernah kita taubat dan tak pernah kita minta ampun dan tak pernah kita sedekah apa-apa untuk dia di alam sana setelah dia pergi. Ya, kalau kita ni pernah jadi anak dahaka, sedekah hari-hari untuk dia. Sedekah apa? Jangan sedekah bacaan pahala-pahala saja. Sedekah harta sama. Sambil-sambil nak masuk tabung masjid, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah ini pada ibu dan ayahku di alam barzah sana. Ampunilah dosa-dosa mereka berdua, ya Allah, dan ampunilah dosa durhaka aku kepada mereka. Agak-agak kita ni ada buat dahaka kepada mak. Jangan duk kata tak ada lah. Jangan duk kata tak ada. Kena rasa ada. Walaupun tak ada. Kena rasa ada. Kena rasa bersalah dengan mak ayah, kena rasa bersalah. Dalam Quran dia kata, fala takullahuma uffin. Maka janganlah kamu berkata kepada kedua mereka itu dengan perkataan sekalipun. Dia pergi kedai ya. Tu. Nampak? Ayolah tu, nak dahaka tu. Tu kira dahaka dah. Dia makin main subuh dia, dengar dia pada. Dia tak kata, buat dia. Agak-agak mak seronok kalau lagu tu. Agak bapak seronok kalau lagu tu. Buat tak hati, anak dahaka tu. Allah. No? Ingat anak dahaka ni kau sepak punggung dia melanting. Terpelanting gitu dalam lubuk. Pergi dekat mak sepak punggung debung. Jatuh dalam acak. Tu acak. Dalam air kumbah tu. Bawa nama anak dahaka. Dah. Satu ketika sahabat Nabi bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maksud anak dahaka? Anak dahaka ni ialah seseorang yang buat kejahatan di tempat lain. Lalu orang menyebut-nyebut nama ibu dan ayahnya. Ibarat kita ni kata, anak siapa tu? Jahat sangat tu. Anak siapa tu? Sebab kau orang sebut nama mak, anak dahaka. Kita agak kita ada dulu. Orang ni mana ada? Cuba tengok orang hantar sekolah agama anak-anak. Dia bukan nak mengaku salah dia. Ustaz tu pula yang salah. Tok guru tu pula yang salah. Pasal apa? Denda anak dia. Tu saya tak mau pukul budak-budak. Agak tak boleh ngaji balik. Pasal apa? Tak nak bagi mereka berdosa. Tak nak bagi mereka berdosa. Kita ngajar anak dia agama, bukan ajar anak dia mencuri. Tapi bila kita pukul anak dia sebab dia mencuri, dia marah kita pula. Jadi punca kita pukul tu dia berdosa, baiklah kita hantar dia balik. Putus serang Pasal apa orang ni kadang-kadang seremban nampak pun macam orang lemak besar. Kan? Tapi hati dia tu puas dengan lapar. Itulah dia orang hari ni bukannya jaga adab. Tak ada adab tu. Ngaji agama tak ada adab, biadab. Nak ngaji agama hantar anak moleknya. Ada masalah jumpa tak? Tu je lah. Lepas tu nak bagi berkat macam mana?
Mana main berkat, mana nak main berkat kalau tu. Dia mungkin berkat ke anak tu. Nanti. Jaga. Kita ada satu cerita lah, kisah salafus soleh. Satu orang ni dia hantar anak dia pergi ngaji dekat seorang ulama. Jadi satu ketika ulama dia suruh anak satu orang alim pula pergi makan nasi dengan kucing. Kau ni pergi makan nasi dengan kucing. Satu ketika tahulah dekat bapak budak ni yang tok guru ni suruh anak dia makan nasi dengan kucing. Dia marah-marah. Dia kata, tok guru, kenapa tuan bagi anak saya ni makan dengan kucing? Anak saya orang tu, bukan kucing. Dia pun ambil balik anak dia. Ambil balik anak dia. Kasar-kasar tu boleh. Lepas tu dah lama dah dia hantarlah dia pergi ngaji tempat lain. Jadi alim lah anak dia. Jadi alim anak dia. Tapi lah jadi alim, ya, jadi ulama usul. Tu ulama usul. Ulama yang jahat. Jadi ulama yang jahat. Ulama yang jahat ni kita dah bacalah dalam kitab tanda-tanda kiamat dia dah khatam dah. Dia kira nak duit ya, janji dah duit. Tak nampak ciri-ciri soleh dia. Maka bapaknya pun dah tua dah masa tu. Jalan berbokok dah. Teringat dia akan tok guru pertama dia. Tok guru anak dia pertama. Ya. Dia pergi cari balik tok guru. Kenapalah anak dia lagu tu. Maka ulama ni kata apa? Berkata tuan guruku pada ketika aku belajar dahulu, apabila seorang bapa itu buruk sangka terhadap guru anaknya, maka hilang barakah dengan ilmu anaknya. Mak kita tak ada lah. Duk mengumpat tu guru anak kita. Duk padang buruk, hilang barakah dia walaupun alim. Tu punca hilang barakah. Anak kita duk ngaji dengan dia, kita duk kutuk tu guru, hilang barakah dia. Dah ngaji free. Berapa duit? 400 sebulan. Betul. 400 sebulan ni banyak. Duduk di rumah pun 500. Mana lagi? Makan, minum, jajan, handphone, TV, elektrik, air, selipar, spender. Campur-campur seorang tak cukup 400. Ya. Tiba-tiba kita kata, yuran mahal nak mampu. Dia hantar juga. Hantar. Ingat toko tu pak Tokek balak. Tokek balak tak apa. Jangan, tak mudah. Kalau rasa tak boleh, tak apa kita ambil. Jangan kata apa-apa. Jangan kata apa-apa. Sebab tasdik hati tu, terdetik hati tu, ya, lakanya ustaz. Tu hilang barakah anak ngaji. Walaupun alim, takut jadi ulama usul. Jaga mulut. Ni besok tuan-tuan ni, hampa semua ni. Besok ada nak kahwin. Dan nak kahwin tu ada anak. Ada anak nak hantar anak mengaji sekolah agama. Jaga tu adab tu. Faham? Adab dia. Jangan kita jahat adab dengan guru anak-anak kita. Baik.
Dan kita mengaji ni pun jagalah ada hilang barakah ilmu. Ada orang mengaji lama tapi ilmu dah tak. Hilang barakah, ilmu pun mengalir, keluar macam air dekat daun keladi. Simbah satu baldi, menitik lekat satu satu baldi dia simbah, titik je melekat. Dia semua out. Nampak? Jangan. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau kita rasa kita dah salah dengan guru-guru kita, dengan mak kita, dengan orang Islam, dengan siapa-siapa juga, ya, kaji-kajilah kita bersedekah dan kita niat sampaikan pahala kepada semua orang yang telah kita buat salah. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini kepada semua orang yang telah aku buat salah, terutama sekali dengan mak ayah aku, ibu bapa aku, guru-guru aku, adik-beradik aku, kaum keluarga aku, sahabat handai aku dan umat-umat Islam yang mana telah aku buat salah tu. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati mereka redha kepada diriku ini dan memaafkan salahku kepada mereka dunia dan akhirat. Ini dah dosa dengan orang tak pandang, masuk RM1, ya Allah, dengan berkat RM1 ini kurniakanlah kepada aku $1 bilion. Mohai lagi RM1 minta $1 bilion. Yang dosa melembab tak pernah tobat. Kalau dapat sekalipun jadi istidraj. Kalau dapat sekalipun. Baik. Habis cerita situ. Ana cerita orang dulu-dulu ni solat sampai lupa dunia. Kerana ingat Allah, sampai kafir pula takut ke dia. Kita ni orang kafir tak gerun pada kita ni. Pasal panggil kita lebih teruk pada dia. Sebab tu orang Islam kena tipu selalu. Kena tipu dengan orang kafir selalu. Kalau kena tipu dengan orang Islam, tahan kira. Pasal apa? Esok ke akhirat kita ambil dapat pahala dia. Orang Islam tu tipu kita RM50, dia jual kita RM150, tipu kita. Kita dapat pahala-pahala dia. Kurang-kurangnya pahala keimanan dia dapat lagi dia. Kalau kena tipu dengan ramasami, tong ta'i, tong sampah, air cong yu, iman muda dah, pahala muda dah. Tu nama dia apa dah? Tu nama dia padan muka hang. Barangkali pernah tipu pernah tipu orang Islam ke dulu, datang kapi yang tipu. Lagi kau ni tipu mari tipu RM10. Hari Cina tipu RM100. Jadi barangkali. Jadi bila dah tua-tua, kita ini taubat dosa-dosa yang lama. Jangan takut miskin kalau nak bersedekah. Bukanlah nanti bagi banyak. Bagi 10 sen dah duit tak nak. Ini nak bubuh tabung. Alah nak bagi 10 sen berapa? Bagi 100. Nak bubuh 100 tu tak ada duit. Dah sebut langsung. Cerdik. Nak sedekah nak berbanyak selalu, tak nak buat sikit-sikit. Kalau buat 10 sen boleh apa? Pasal apa? Tersilap dengan ceramah. Ceramah tu tak salah. Ceramah tu kata jangan sedekah 10 sen. Nak beli apa? Tapi dah tak ada RM1, takkan nak buat semua. Tambah RM1, nak buat RM1, nak balik lagi. Contohnya, bagilah 10 sen. Kau ujung-ujung poket tu Jadi jangan kita pandang sikit tu. Kita pandang ini yang aku mampu. Jangan yang mampu tapi tak mahu. Kebanyakannya bukan tak mampu tapi tak apa? Tak mahu. Sehari 10 sen, sebulan buat RM3. Kau beli rokok sehari RM30. Kau tak RM30 ada ni. Boleh? 30. Kan 100 ya.
Ha? Belah-belah bukan RM20 ke? Ke RM30 kan naik. Ha, masuk kedai mamak sekali makan apa nasi dia apa benda 12 15 ringgit. Tak rasa sayang pula. Pasal apa? Masuk perut lagi. Dia belum kita biar lagi. Seekor nasi apa lagi? Fresh orange tuntang-tuntang RM22. Tak rasa banyak pun. Pasal apa? Masuk perut. Tapi kalau masuk tabung, sen banyak sehari 10 sen, bulan RM3, RM3, berminyak motor 3 hari. Tak jadi. Simpan. Tekuk, tek hidung, masin. Oh, nak buat kebajikan ni kedekutnya. Itulah tanda-tanda apa? Tandanya sempit pintu syurga untuknya. Nabi kata la yadkhulul jannah man bakhil. Tak masuk syurga sesiapa yang bakhil. Jadi pintu syurga terbuka bagi orang yang hatinya suka menderma, tangannya suka menderma, kakinya suka menderma. Dia jangan tunggu derma tu tabung masjid je. Sekarang ni banyak ada WhatsApp. Pembinaan surau, pembinaan masjid, orang sakit perlukan bantuan. Send je lah RM1. Nak bayar. Send RM1. Jadilah. Ada sungguh satu orang hamba Allah. Hari-hari dia masuk dalam akaun pondok. RM1. Hari-hari. Bagus semua dia. Tak apa. Bukannya kira sikit. Tapi dia istiqamah. Berada RM30. Bukan kira RM30 itu banyak. RM30 biar apa? Simen sekampik lah. Sekali je simen sekampik. Kalau sembang saja tak buat apa. Nak bagi sikit pun sikit sangat. Nak buat apa? Nak bagi RM1,000 banyak sangat pula. Nanti dululah. Langsung tak bagi. Tidur mazin. Ramai lagu tu. Siapa dia? Aku seorang. Nak bagi sikit-sikit sangat, nak bagi banyak kedekut pula. Siapa? Aku lah. Terus kata orang lain, kita sendiri pun sama ya. Betul tak? Yang kata orang dia tu pada ni. Baik. Mana nak masuk syurga kita ni? Boleh masuk syurga kedekut. Jadi bila kita kedekut, rezeki tu banyak pun jadi sempit je rasa hidup. Rumah tu luas, rasa sempit. Duit tu banyak, rasa miskin, papa kedana. Bumi ni sejuk dah ni. Dia rasa panas duduk mana-mana. Duduk mana-mana rasa panas, tak hidup. Musim sejuk tidur punya syok, dia rasa panas lagi. Cuba tengok Mustafa Kamal Atatürk, panas. Sedangkan duduk kat istana panas. Sampai orang bawa dia pergi duduk kat laut, bubuh dalam freezer. Freezer boleh panas. Masya Allah. Hari mati nak tanam tak boleh, bumi tak mau terima. Sampai lah ni kubur di atas bumi, orang pergi kat kubur tu, sampai kat kubur tu dia bau bangkai mayat. Padahal dia simen tu. Contoh 100 tahun lalu dia telah mengubah hukum Allah di Turki. Tu pun orang hari ni dengar cerita tu buat takbir. Pemimpin-pemimpin Islam hari ni bukan tak tahu siapa Mustafa Kamal Atatürk, tapi dia berbanda. Dia pun nak jadi lagu tu. Pemimpin Islam hari ni. Tak jadi pengajaran. Summum bukmum umyum wa hum la yaqilun. Tu orang tak ada akal. Kita dengar dia lagu tu.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Telah memeterikanlah oleh Allah hati mereka itu dan pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu dengan tutupan yang tidak boleh dibuka-buka lagi. Nak buat ibadat jadi berat sebab dah ditutup sampai mati. Wa'iyyazubillah. Janganlah kita jadi lagu tu. Ya, sedangkan kita dah Allah bagi hidayah dah. Apa dah? Iman, Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Sambung sikit lagi. Maka berkata setengah yang lainnya bahwasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya, yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Maknanya orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi ini mereka lebih pentingkan solat asar daripada anak pinak mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi lalai dengan sebab menguruskan harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa-siapa yang buat macam tu, maka mereka itu akan mendapat kerugian. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dunia tak nampak, mati esok nampak. Tapi orang yang jaga sungguh mereka. Lebih penting solat asar daripada urusan harta dan anak pinak. Baik, maka turun Jibril alaihissalam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kafiat syiddatul khawf. Apa sembahyang syiddatul khawf? Sembahyang yang bersangatan takut. Belum turun kafiat solat syiddatul khawf ni, orang Islam sembahyang macam biasalah. Jadi hikmah syiddatul khawf ni bagi orang-orang yang tidak sekuat iman seumpama sahabat Nabi, dia boleh terus solat walaupun dalam perang. Tapi kalau sahabat, dia sembahyang macam biasa dia. Orang kafir pula takut dia. Maka tilik olehmu, ini renungkan olehmu. Maka tilik olehmu, ini renungkan olehmu betapa kelebihan sembahyang asar, dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Sampai orang kafir pun tahu kelebihan orang, kelebihan sembahyang asar. Orang dia tengok orang Islam sembahyang tak bergerak, punya khusyuk tawaduk, jaga solat. Sampai orang kafir pun tahu orang Islam ni kalau buat sembahyang kau jaga duk main. Baik, habis dekat tu. Kita berhenti. Kemudian katanya, dan lagi firman Allah Ta'ala ila akhirih, wallahu a'lam wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم